bahan untuk yang lain kan. Okey, macam bahan-bahan yang kita perlu sediakan untuk memotong fabric, macam pola mesti lengkap, pola depan, pola belakang. Lepas tu akan ada lapik dan juga lining lah, set lining. Set lining pun perlu sebab apa? Untuk vest kita perlukan 3 bahagian. Yang kita ada adalah actual, lagi dalam, lining, lagi satu interfacing. Okey, benda-benda tu memang wajib untuk kita buat vest. Right? Okey, untuk vest pun you all dah tahu apa itu vest, betul tak? Okey. Okey, next kita akan bahan-bahan yang perlu disediakan. Macam untuk bahan-bahan tu maksudnya apa yang awak perlu sediakan? Kain, pola. Okey, lagi. Alright, interfacing, letak semua tu lah kan? Okey, pembaris perlu kenapa? Jarak. Okey. Mengukur jarak, betul. Lagi satu? Nak buat bentuk. Buat bentuk tu, betul. Lagi satu? Kiraan tepat. Itu kau. Kiraan tepat. Kiraan tepat. Lagi satu, ada lagi satu. Serupa ni kan. Ukuran. Kan? Untuk kita buat dia punya tanda Pasi. Tanda pasi kan perlu untuk apa kan? Untuk gunakan selain daripada kita gunakan roda surih dan juga apa tu nama dia? Racing paper. So kita boleh gunakan pembaris dan juga kapur. Betul tak? Okey. Ni adalah contoh pola di atas kain sebenar. Okey, untuk pola vest. So berapa meter yang kita perlukan untuk vest? 2. Okey, 2 tu untuk bila kalau kita nak savekan, betul tak? Okey, kalau macam untuk yang biasa aja kita perlukan 1 point. Okey, untuk setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Okey, cara susun pola. Okey, selain kita akan buat, saya akan tunjukkan lah. Untuk susun pola, awak perlukan fabric, betul tak? Okey, selain tu ada tak siapa-siapa nak tanya pasal fabric apa yang kita nak pilih untuk vest? Jenis fabric ya. Okey, memanglah fabric. Jenis apa? Jenis kain. Okey, untuk fabric vest biasanya kita gunakan fabric kain, fabric suti. Okey, fabric suit ni kita biasanya awak akan boleh cari. Dia biasanya dia akan sama vest, coat dan juga seluar. Okey, fabric ni biasanya diorang dia 60 meter. 60 inci, 60 inci. Tapi biasa kalau awak beli dia takkan jual dalam macam awak takkan nampak dia besar lah sebab dia dah lipat 2. Okey, faham tak? Alright. Okey, untuk fabric ni juga selain awak gunakan untuk vest, macam saya cakap tadi, boleh gunakan untuk coat dan juga seluar. So biasanya vest ni kita akan gunakan untuk pakaian apa? Orang Wet. dan juga corporate, untuk office wear kan? Alright. Okey, selain daripada tu ada apa soalan lagi? Okey, sebelum saya masuk cara-cara menyusun pola ikut macam mana yang kita tengok ni. Ada soalan? Soalan ni tutup. Alright. Okey, seterusnya. Okey, semua orang boleh gather dekat sini. Saya tunjukkan cara untuk menyusun pola. Okey, pola awak semua sekali ada berapa pola? Banyak. Memanglah banyak. Nampak Ni sangat. gelap. Tak tadi kan? 10. Okey. Dah tak nampak dah? 15. Okey. So, kan macam saya cakap tadi, untuk vest kita terbahagi kepada 3, iaitu untuk kain sebenar. Ya, siapa yang sakit mata boleh ke sebelah kiri saya atau ke sebelah kanan saya. Okey, untuk vest macam saya cakap tadi dia perlukan 3, iaitu kain sebenar, kain lining dan juga kain suit. Kain interfacing, betul tak? Okey, untuk kain sebenar, awak perlukan bahagian luar dan juga bahagian facing. Facing iaitu lapik. Bahasa Melayu tak reti ke? Dah belajar bahasa Inggeris. Alright. Okey, untuk ada apa soalan setakat ini sebelum
Ira kainkan je. Okey, betul. Okey, macam mana nak bagi make sure kita dapat buat penjimatan kain? Macam mana cara susun pola yang betul bagi menjimatkan kain? Letak rapat-rapat. Okey. Tanda apa? Tanda cinta. Ha? Tanda apa tu? Tanda ketimuran. Okey, kalau English dia green line. Okey? Okey, so cara-cara dia kita perlu susunkan pola ni serapat yang mungkin. Okey, saya nak tanya, saya pula tanya soalan. Apa fungsi bila saya suruh masukkan basi terus? Kenapa saya tak kata awak boleh buat final pattern tanpa basi? Kenapa saya suruh buat final pattern berbasi? Boleh masukkan. Okey. Macam mana? Sorang-sorang jawab. Lagi? Senanglah apa? Untuk dapat potongan yang tepat. Yang betul. Okey, betul. Alright. Okey, saya suka lagi. Memanglah saya, tapi awak pun suka juga orang dia. Suka. Okey, bila awak dah okay, betul apa semua jawapan tadi. Okey, kita perlu susun kenapa perlu ada basi supaya bila kita nak susun pola tu kita dapat jimat kain. Bila awak tak ada basi, awak kena agak, awak kena ukur semula dan mengagak macam mana nak make sure jarak dia antara satu pola dengan satu pola yang lain. Tapi sekiranya awak dah ada basi, awak hanya perlu menjarakkan dia sebesar gunting, sebesar gigi gunting sahaja. Lebih kurang satu pun lah. Sekali jalan. Yes. Supaya bila awak nak susun tu awak dah. Satu lagi penjimatan kain. Bila kita buat mass production punya fabric, bila kita buat mass production punya baju, kita perlu menyusun dengan rapat dan kemas. Okey? Tips dia awak perlu menyusun rapat dan kemas supaya dia okey, mula-mula awak boleh susun badan dia dulu. Hadapan dulu lah. Oh yes, badan hadapan. Okey, kenapa juga saya susun pola ni ada terbalik dan ada yang betul? Maksudnya ada dua arah. Kita menjimatkan kain, ruang dia. Okey. Nampak tak? Banyak penekanan yang saya tanya apa semua, dia punya jawapan tetap sama untuk menjimatkan kain. Sebab bila kita buat, kadang-kadang kita kena belajar untuk menjimatkan kain sebab bila lebih-lebih lagi untuk kita buat, kita ambil pattern tempahan orang. Bila kita ambil tempahan orang, kita kena pastikan kita tak membazir supaya sekiranya ada tersilap apa semua betul. Dan juga kalau sekiranya kain pelanggan yang kasih tu dia tak cukup. Alright? Okey, ini kita dah susun secara rough lah. Okey, next. Yang ni Sebelum untuk kain kita- saja kan? Ha? Yang ni untuk kain je kan? Yang ni untuk fabric sebenar saja, Fabric betul? sebenar. Okey. Selepas dah susun secara rough ni, apa yang perlu kita buat? Next. Piditikannya. Pilih Supaya tidak lari. Okey, betul. Lepas tu Sebelum jarak- tu, Jarak dia. Okey. Menggunakan Cik garisan. Saji. Nampaknya Cik Saji yang hanya Cik Saji je yang buat homework ni. Yang lain ni tak buat homework ni, macam mana ni? Okey. Okey, so maksudnya kita perlu check jarak antara grain line dan juga sisi kain. Make sure grain line selari dengan sisi kain. Baru awak dapat ukur apa? Ira kain yang Ira betul. kain yang betul. Sebab apa? Kenapa perlu ada ira kain yang betul? Kenapa kita perlu potong fabric mengikut ira kain yang betul? So, nampak kemas. Lain untuk memastikan bila kita pakai nanti tak selesa. Kan? Kalau ira kain tak betul, awak akan pakai nanti dia tak selesa. So nanti okey, macam ni. 6.5, betul tak? Oh, atas aku pun 6,5. Yes, kat sebelah atas pun kena 6.5. So kalau terlebih, 6.5. Kalau dari satu condong tu macam mana? Maksud garisan condong? Garisan anak panah ni. Okey. Saya ingat macam ni. Okey. Saya ingat 1 inci ke, setengah inci ke. Okey, sebab tu kenapa garisan ni wujud sebenarnya? Garisan ni akan wujud apabila kita buat master pattern. Okey, siapa ada buat master pattern mesti nak tunjukkan. Daripada awal lagi. Right, kita ambil satu contoh Okey. Ini master pattern. Kan? Okey, kenapa ada kita masuk sekejap dekat master pattern. Kenapa ada ni garisan ni sebab
Garisan ni wujudnya daripada master pattern. Macam mana garisan ni boleh wujud? Sama juga. Garisan ni mestilah selari dengan tepi kertas. So macam cik apa ni tanya tadi. Cik Mail tanya tadi. Okey, kalau macam mana kalau garisan tu sengit? Salah lah maksudnya. Kan? Salah lah maksudnya. So garisan tu mestilah seharusnya bersama dengan tepi kain. Tepi kain dan juga tepi master pattern, tepi kertas tu. So garisan tu mestilah lurus. Macam mana garisan tu di atas master pattern, macam tu jugalah garisan brain line tu di atas final pattern. Okey. So kita dah susun. Alright. Okey, selepas kita susun semua ni, kita pinkan setiap satu. Okey. Jarak di antara satu pola dengan satu pola yang lain, tadi saya cakap berapa? Satu pun ataupun Mata gunting. sebesar mata gigi gunting ke mata gunting? Mata gunting. Gigi gunting ke mata gunting? Kalau mata gunting ke gaji. Mata Mata ke gaji kan? mata. Kalau yang gunting lurus, Gunting mata. gunting mata. Kalau gigi, Gigi tu ke gaji. Ha, Ya, mata nanti. mata lah. Habis nama isu. Habis yang timbul isu. okey. Kebilah gunting. Timbul. Apa dia? Tidak jam. Apa cik? Awak tiba-tiba. Alright, tak pening. Tak pening sekejap. Oh, banyak lagi kan Satu lebih. soalan boleh tanya tu tak? Okey, boleh? Kain ni diterbalikkan dulu ke atau ikut yang sebenar di luar ke di dalam masa kita nak potong ni? Okey, kain ni seeloknya kita potong adalah di bahagian dalam dia supaya bila kita buat dia punya apa? Garis-garis. Garis basi dia kan? Kita buat di sebahagian dalam. Sebab kadang-kadang biasanya kalau kita potong di sebelah luar, ramai yang tersilap, dia terus buat garis. Yang garis tu kita biasanya kita akan automatik garis kita akan buat terus di bawah final pattern. So bila kita buat, kita terbalik, contohnya kita buat di sebelah luar. So kadang-kadang bila kita dah garis tu dah tersilap. So yang sebaiknya kita buat, kita potong di sebelah dalam. Dalam kain. So kain dia pastikan yang sebelah luar tu bukan yang betul lah, tulisan yang betul. Kita boleh tengok kan kalau sebelah dalam ni tulisan dia terbalik, betul tak? Alright. Okay, saya teruskan dengan yang ni. Okay. Yang ni kain lebih sebab nanti kita akan tolak ke tepi. Alright. Semeter setengah cukup. Okay. So cara-cara memotong fabric. Okay, cara-cara untuk memotong fabric. Cara untuk memotong fabric, gunting yang awak akan gunakan haruslah tajam dan juga gunting yang awak gunakan seharusnya gunting kain. Okay? Ada siapa-siapa tak nak tanya kenapa tak guna gunting kertas? Dah bentuk Okey. kertas. Okey, baik tahu jawapan. Okey. Okey, sebab kalau guna gunting kertas dia tumpul. Dan kenapa gunting kain awak tak boleh guna untuk gunting kertas ataupun gunting kertas awak tak boleh guna untuk gunting kain? Dia rosak mata dia. Sebab Alright. dengan kertas nipis kain ada kebal. Okey, betul. Okey. So cara untuk menggunting kain, awak perlu letakkan tangan di atas pola final pattern dan awak perlu guntingkan dia serapat yang mungkin, tetapi gunting awak tak boleh diangkat. Okey, bukan macam ni, bukan juga macam ni, bukan macam ni. Gunting awak perlu tegak dan perlu bergerak di atas pattern tu. Dia tak boleh, awak tak boleh angkat pattern, awak tak boleh angkat gunting tau. Lapar gunting. Sebab bila kain dia awak akan angkat gunting, Kain tak lurus. betul, kain tak lurus dan bila awak menggunting fabric awak, possibility untuk dia salah dan juga terlebih potong ataupun terkurang potong tu tinggi. Risiko tinggi.
Okey, betul, risiko tinggi. Ada apa soalan lagi? Soalan dah tutup. Okey, untuk bahagian-bahagian yang corner ni awak boleh potong balik daripada sini ataupun awak boleh potong daripada tepi. Sama juga awak tak boleh angkat. Tapi bagus dia. Okey, dan lagi satu, untuk bila kita potong fabric, contohlah fabric awak dekat sini ataupun fabric awak dekat sini ataupun tiba-tiba ada satu kawasan yang pola ni melintang. Boleh tak awak nak main, awak dah susun tegak. Boleh tak awak rasa nak pusingkan dia, terbalikkan dia? Boleh. Kenapa? Sebab dia lari. So cara dia macam mana? Awak yang kena bergerak. Maksudnya awak yang kena bergerak dan awak yang kena rajinkan diri untuk berjalan. Saya punya. Ya. Ni saya punya tu itu. Tapi ni jangan lupa. Pendek kan? Oh, ngambil untung lah lampu kain tu. Cik punya. Oh, nasib baik. Ay, ada yang tak puas hati lah, Mak. Dewan simpan. Dah bagi tudun tak gunting. Okey. So, ini adalah cara menggunting. Ada siapa-siapa nak try? Try. Jangan kena pola sendiri. Ronda. Yang tu memang tu. Kalau lubuh dia jadi dengan pola-pola dekat potong. Okey, siapa nak try? Kejap, saya habiskan satu. Jadi dah lipat tadi kan? Jadi, Oi, mata saya nampak. Alright. Ada siapa nak gunting? Saya buka peluang kepada siapa yang nak gunting. kau pendek. Lama tidak dapat. Okey, cepat. Siapa nak tolong saya? Yang lelaki tu. Ya. Bagi mudah tu. Kira. Okey, Cik Mai yang nak tunjukkan kepakaran dia pula menggunting. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pegang. Kan? Okey, tangan tu perlulah letak dekat. Dia kiri. Salah tu. Tak boleh. Bila saya gunting juga ni saya tak sesuai. Angkat lah. Sini angkat lah. Oh, angkat lah. Dah letak balik. Ada jual. Colok. Apa makan pola? Macam atas pola yang penting tu. Tekan ni ya. Oh, gagal. Oh, tengok. Ni lah punca gunting diangkat. Ni lah punca gunting diangkat. Itulah tu antara punca gunting. Apa baja. Kita buat. Oh, Tengok ya. Diangkat kau gunting ya. dia jadi angkat. Angkat ya. Tangan bojang pula. Sebelah tu lo. Dah ni dia rasa lain sikit. Cik, dia Yang melintang ajalo. Melintang lu. oh, lebih rapat itu. Itulah sebab-sebabnya kenapa kita rapat. Bila kita rapat, kita lebih mudah. Satu lagi lebih mudah kita nak potong. Sebab kita tak payah potong 2-3 kali kawasan yang sama. Betul tak? Jimatkan masa. Jimatkan masa. Jimatkan kain. Semenjak saya belajar menjahitnya, tangan saya jadi halus lah. Oh, bukan pakai lotion lah. Tak, dulu saya masa berkhidmat dulu kan, tangan ni kasar ni, duduk bawah kereta ya. Dulu dia ganas. Sekarang dia jadi lembik. Saya dah lembut kan ni. Malam boleh bertukar. Okay, next siapa yang nak try? Ni Cik Ismail dah try. Panas betul lah kelas ni. Ekor kosong. Siap je. Okay, next Okay, siapa yang nak next. try? Perempuan ni. Amin. Perempuan tak? Perempuan. Amboi, kalau pas hebat awak kan. Cuba yang cepat tu pergi buat. Oh, tenang lah. Dah payah gunting ni. Kau mau kena bola aku jaga Khadijah seminggu. Ada aku berpusing macam ni lah berpusing. Betul lah dekat depan
Mari tengok habis bola aku. Cara yang dia faham. Aku sudah bukan. Kasihkan apa yang dia faham. Saya nggak bola kain tak po. Memang banyak komen YouTube malah ni. Apa nama? Siapa? Jahit sekali. Terus lo. Okay lah, bagi kita yang sampai tu, lepas tu kita maksa seterusnya saya masuk, saya tunjukkan bahagian lining pula. Oh, laju kau dah. Nak tarik mana ni? Dia dah gunakan. Panjang kuku. Malam dah. Saya cuti je. Keberapa? Keberapa ini? Keberapa? Pusing ke badan. Awak sepatutnya yang Sini, sini, sini. Ke sini, ke sini, ke sini. awak sepatutnya bergerak ke tepi. Kau tak makan ke dalam dah, lengkong. Kalau awak pusing-pusing tangan tak ke tangan awak dah berpusing-pusing nanti. Salahnya. Jangan risau. Saya tengok. Saya tak kain tak kisah dengan bola tu. Kisah. Dah susah. Ular. Ada bedong tangan dia kecil dah. Tak ada. Dah. Aha. Ini nak busin ni. Adanya tu kalau sampai kaki kat sampai kaki. Amboi awak kalau buat mengata kawan awak hebat. Dah lagi je. Lagi ni serian. Ilmu nak Mau ada kena ada duduk. Okey. Awatin dah semangat. Atim, cuba Okey. Saji, saji. Aku si banyak kain aku. Kau pun ye. Okey, tak apa Dah, kita. Okey, pendekkan. Alright. Tolong si Atim tekankan slide seterusnya. Kita tengok. Naik kah? Tengok. Yes. Tekan je space tu, space bar tu. Semua. Tahu okey. Okay. Next, kita akan tengok pada susunan fabric di atas, susunan pola di atas fabric lining. Okay, mana fabric lining saya tadi? Saya tak mau kena gunting sendiri biar sama. Tapi kalau nak jahit semua boleh.